Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga kali ini kita telah bantu seramai berapa? Seramai 2,000 lebih orang. Alhamdulillah untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini kita akan berinteraksi bersama-sama berkenaan dengan masalah terbesar kita untuk turunkan berat badan. Hai Puan Anangle, hai Puan Alia, apa khabar? Boleh tak sebelum kita mulakan kita punya live ni, boleh tak kita berinteraksi bersama-sama dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab hari ni berdasarkan kita punya bancian, kita punya bancian lah kan. Saya dapati bahawa 61% daripada orang yang yang buat bancian ni, saya dapati 61% datangnya daripada mereka yang rasa risau dengan bentuk badan dia disebabkan baju mereka dah semakin ketat. Kan? Betul tak? Siapa yang dah vote tu, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih siapa tu? Puan Nazlina. Hai, selamat malam, join as speaker. Nak jadi speaker juga ke? Alright, dengar tak suara saya? Boleh tak komen dalam Facebook page? Boleh tak komen dalam Telegram channel? Dengar tak suara saya? Kalau dengar, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Hai Puan Novia Rahimah, Alhamdulillah dengar. Okey, terima kasih sebabkan berada dalam Facebook Live ni. Apa yang kita nak sampaikan pada malam ni, kita nak berinteraksi. Saya nak sentuh lebih berkenaan dengan masalah badan dah semakin melebar. Kenapa tahu? Sebabkan badan semakin melebar ni adalah salah satu punca kenapa kita punya rasa confidence tu semakin menurun. Betul tak apa saya cakap? Kita nak kurus, tapi badan kita makin melebar. Kita pakai baju sendat. Kita rasa pakaian yang kita pakai tu tak melambangkan kecantikan kita. Kecantikan you all lah. Saya takkan nak claim saya ni cantik. Saya nak claim saya ni handsome, tapi tak mampu saya. Boleh faham tak? Apa khabar semua yang baru join Facebook Live ni? Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Boleh tak yang ada dalam Telegram channel ni, boleh tak join kita punya Facebook Live? Sebab apa? Kalau boleh kita nak berinteraksi lebih lah. Kita nak berinteraksi lebih, kita boleh bersoal jawab, kita boleh share Facebook Live ni. Alia tak ada Facebook Live, tak apa, it's okay. Okay, Alia tak ada Facebook Live, Alia tak ada Facebook, tak apa. So Alia boleh je stay kat sini. Mana saya punya ni? Saya letakkan Telegram, saya letakkan link tu kejap dalam kita punya komen, dalam kita punya Telegram channel ni. Right, Zas. Okay, cun. Alright, kau tim, dengar suara saya? Dengar. Waalaikumsalam Kak Lin. Hai Puan Suria Ali, apa khabar? Okay, macam ni Pertama sekali, boleh tak yang dalam Facebook Live ni dan dalam Telegram channel kita secara voice chat ni, boleh tak share kepada saya? Salam Puan Suria Ali. Boleh tak share kepada saya apakah sebenarnya yang mengganggu kita punya kerisauan, yang merisaukan kita paling tinggi sekali? Boleh tak share sikit? Berdasarkan bancian, saya dapati 60% risau sebabkan sebabkan baju semakin ketat. Waalaikumsalam Kak Su. Boleh tak share sikit apakah kerisauan? Sebab saya boleh share, saya boleh tahu masalah. Kita semua ada masalah. Saya tahu, saya pun ada masalah juga. Okey? Cumanya kadang-kadang bila kita jumpa jalan untuk menyelesaikan masalah tu, kita rasa kurang risau sebab kita dah tahu ada sebenarnya jalan penyelesaian terhadap apa yang kita sedang hadapi sekarang. Setuju tak apa saya cakap? Maksud saya macam ni, kalau kata kita boleh share apakah kerisauan kita, masalah kita, kebengangan kita terhadap berat badan kita sekarang, boleh share kat sini dan saya akan bantu macam mana cara boleh menyelesaikan. Kita baca komen kejap. Kalau dulu badan semakin melebar, nampak tua daripada usia, pakai baju pun sangkut sana sini macam tayar Michelin. Okey, saya nak tunjuk sikit gambar Alia. Boleh tak Alia? Saya tunjuk gambar Alia kejap dalam kita punya Facebook Live ni. Okey, ini gambar Alia dulu dan gambar Alia selepas sebulan lebih kot. Sebulan lebih lepas dah follow cara kita. Dan Alia saya yakin baju dia dah katanya dah pakai baju kanak-kanak Kiki Lala. Jadi baju ni Alia dulu. Ini yang Alia explain tadi, kalau dulu badan makin melebar, nampak tua daripada usia, pakai baju pun sangkut sana sini macam tayar Michelin. Okey, macam inilah kan. Lepas tu kebabum macam ni dalam tempoh 26 hari, Puan Alia berjaya turunkan berat badan dia dan turunkan saiz baju dia daripada double XL kepada saiz XS. Macam
Power tak? Best tak? Kalau katakan kita dapat pakai baju saiz XS dalam masa 26 hari daripada originalnya kita punya pakaian baju saiz double XL. Bunyi macam biar betul kencing berapi. Tapi tak apa, Alia dalam ni. Alia ada dalam Telegram channel ni. Macam Alia, power tak? So itu adalah yang saya nak bagi tahu kat sini. Makin sukar mencari baju yang sesuai, kata Puan Suria Ali. Saya faham perasaan tu. Macam ni tau. Boleh tak saya nak sentuh lebih kepada kita punya saiz badan, bentuk badan pada live malam ni? Boleh tak? Kalau boleh tak kami boleh. Waalaikumsalam Puan Rahimah. Puan Rahmah, Irma, apa khabar? Saya nak share sikit macam mana cara Alia dan juga cara ramai student kita. Contohnya yang lain seperti macam Puan Nurul Ikin, macam ni badan dia dulu. Dalam masa 7-8 bulan macam ni badan dia selepas ikut cara kita, selepas menjadi student Batak Fitness. Saya nak share sikit apa yang diorang ni buat. Boleh tak komen berminat nak tahu? Siapa yang berminat nak tahulah. Ada ramai lagi sebenarnya yang saya nak tunjuk gambar dalam ni. Saya nak share kat diorang. Saya nak reveal everything pada malam ini supaya kita akan dapat tahu apa kita nak buat dan selesaikan masalah kita yang ada kerisauan terhadap berat badan kita sekarang. Boleh tak? Kalau boleh tak komen boleh. Boleh tak bagi saya love banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. No secret. No secret kata Puan Alia. Semua amal ilmu dari coach tu dia kan. Baik. Begini. Dah ready ke? Kalau dah ready boleh tak komen dah ready? Boleh kata Puan Suria Ali. Boleh tak share dulu Facebook Live ni sebagai dia punya yuran nak minta duit. Saya rasa tak sampai hati macam ini Facebook Live kot. Semua orang boleh tengok free-free je. Tapi saya nak minta you all untuk share Facebook Live ni supaya lebih ramai lagi orang dapat faham cara kurus dengan mudah. Macam mana student kita ni berjaya kurus tanpa menggunakan sebarang cara yang tak apa-apa. Boleh tak share Facebook Live ni bagi sedikit manfaat kepada ramai orang? Boleh tak share Facebook Live ni supaya kita pun akan dapat faham lebih senang sikit. Okey, nombor 1, saya nak share sikit apa yang sebenarnya Cik Ta buat daripada macam ni kepada macam ni. Jujurnya, masa badan dia macam ni, jujur saya cakap ni tanpa ada sebarang tidak ada sebarang cover-cover. Cik Ta dulu adalah pengguna tegar produk. Produk apa, saya tak nak sebut nama apa. Dia juga adalah pengguna tegar kepada macam aksesoris kurus, pakai bengkung contohnya. Dia juga pakai tilam untuk dia senang bakar lemak, cairkan lemak. Saya dapat tahu ada satu nama dia adalah Kegem Kasem. Saya lupa nama brand tu. Tilam, baring, bakar lemak katanya. Okay. Dia guna benda tu semua dah berbelanja sampai beribu-ribu ringgit untuk kesemua benda tu. Berat dia berjaya turun. Honestly, berat dia berjaya turun. Dia nampak lebih slim lepas tu. Tetapi masalah Cik Ta lepas tu adalah dia punya muka dia nampak macam sakit. Nampak macam tak sihat. Dia rasa macam kenapa sebenarnya bila dah nampak kurus, nampak sakit pula. Orang tegur dia macam kau sakit ke? Kegem. Terima kasih Puan Suria Ali. Tahu kan saudara? So, bila kita gunakan cara kurus yang ekstrim, yang salah, dia akan menyebabkan muka kita pun nampak tua. Tapi kan, Cik Ta, dia masih lagi semangat nak kurus tu masih ada. So, dan tiba-tiba, sebab masa dia gunakan cara yang digunakan dulu tu, berat dia maintain, static, bertahun-tahun lamanya, berbulan-bulan sebenarnya. Lepas dah follow cara kita, dia menjadi student Batak Fitness, dia mengamalkan meal plan yang saya berikan. Lepas tu pula dia adalah salah seorang daripada pengguna tegar superfood ni Okay. Berat dia mula turun sebanyak 3 kilo dalam masa 7 hari dan slowly bentuk badan dia daripada macam ni turun kepada macam ni dalam masa yang singkat. Okey, saya nak tunjuk lagi gambar Cik Ta sebenarnya. Macam mana gambar Cik Ta lah. Tak ada pula dalam hadis pula. Tak apa. Nampak tak perubahan bentuk badan Cik Ta macam ni? Poin saya kat sini adalah semua orang, ramai orang mungkin ada kerisauan dengan bentuk badan dia macam ni. Betul tak apa saya cakap? Ramai orang ada kerisauan dengan bentuk badan macam ni. Tetapi lepas dah faham tahu cara macam nak buat kebabung macam ni cara dia. So poin saya kat sini adalah semua orang boleh kurus kalau nak. Siapa kat sini yang nak kurus? Siapa kat sini yang nak rasa lebih slim dan nak nampak lebih cantik? Boleh tak komen saya? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni supaya lebih ramai lagi orang nampak cara ini
boleh bantu dia turunkan berat badan. Saya nak share beberapa cara lagi pada malam ni. Cara Cik Ta tu sebelum ni dia mengamalkan produk. Saya tak nak sebut nama produk apa, agak famous juga produk ni. Nombor 2, dia amalkan juga, dia tidur dekat katil boleh bakar lemak tu. Okay. Last kali kulit dia terbakar. Kulit dia terbakar. Dia share kepada saya juga. Dan saya rasa macam no point. Kalau katakan kita nak kurus, rasa macam sedih. Hai Puan Almerina. Saya nak, boleh. Saya pun nak juga Puan Almerina dapat turunkan berat badan. Cara dia paling senang sekali adalah kita kena faham satu point. Semua orang cara kurus mereka berbeza-beza. Setuju tak? Kalau katakan Puan Almerina gunakan cara Hajah Puan Hajah Daeng Insyirah nak turunkan berat badan, mungkin Puan Hajah Daeng Insyirah berjaya turunkan berat badan, tapi Puan Almerina tak dapat turunkan berat badan. Lain orang, lain cara. Kalau kita guna cara orang lain, mungkin kita berjaya turunkan berat badan atau mungkin tidak. So depends. So kita rasa bengang kat situ. Kita rasa tertekan. Kenapa kita punya berat badan tak turun-turun? Kita punya badan semakin melebar dan kita tak nampak kesan kurus pun. Faham tak? Siapa sini faham maksud saya? Siapa sini faham, boleh tak komen faham? Dan dekat Telegram channel ni, okey tak? Boleh faham tak? Boleh tak komen sikit? Boleh faham tak yang dalam Telegram channel ni? Kan? Faham. Okey, Alhamdulillah. Saya kan tak ada tadi dekat dalam Telegram channel. Ada. Tak nampak siapa yang ada dalam tu. Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah macam mana, ni Cik Ta macam mana cara Alia? Ada ke tak mana? Ada. Tak ke mana? Okey, ada. Alia daripada double XL turun kepada saiz XS dalam masa 26 hari. Dalam masa 26 hari dia berjaya turun. Saya share terus terang. Berat badan Alia pada mula-mula dia join adalah 69 kilo. 3 hari lepas tu dia berjaya turun sebanyak 3 kilo, so 66 kilo lepas tu. Dan daripada mula-mula dia saiz badan dia double XL, 19 hari selepas dia follow cara kita, saiz baju dia daripada double XL kepada saiz M. Tak percaya boleh join Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat, PM directly kepada Puan Alia, betul ke apa saya cakap ni? Dia ada kat dalam Telegram channel kita sekarang. Saya nak letak sekejap saya punya Telegram channel. Kod lah nak berborak-borak, berbincang-bincang kan. Macam mana cara Puan Alia ni kurus ni saya letak kat sini. So dekat situ Telegram channel tu ada kita punya link Telegram channel dan boleh tengok conversation Alia dekat dalam Telegram channel. So dia tak dalam Facebook. So daripada 19 hari, dalam 19 hari dia berjaya turun daripada double XL ke M. Saya nak bagi tahu apa yang dia buat. Nombor 1, sebelum ni dia makan kurang. Dia bersenam non-stop without rest. Dia bersenam dengan kerap dan dia makan kurang. Siapa sini yang terfikir, makan kurang, bersenam banyak, mestilah boleh kurus kan? Kan? Sebenarnya kadang-kadang badan kita, kenapa kita susah nak kurus? Sebab kita stres. Dan bila kita stres, badan kita dia simpan lemak. Especially dekat bahagian senang untuk disimpan, iaitu kat tengah-tengah badan kita, iaitu dekat perut. So nampak macam badan kita macam melebar dekat bahagian midsection macam tu. Dan bila saya faham, macam ni sebenarnya cara Alia cuba nak kurus sebelum ni. Dan saya nampak dah kenapa saya adjust dia punya pemakanan. Saya susun dia punya jadual exercise. Sudahnya dia makan lagi banyak daripada biasa dan dia bersenam lebih kurang daripada biasa. Bukan lebih kurang, dia bersenam kurang daripada biasa. Ada hari-hari yang dia rehat pula. Lepas tu kebabum, dia nampak progres awal 3 hari. Berat dia turun dalam masa sebulan tu 5-6 kilo je kot kalau tak salah saya. Tetapi dia punya saiz badan dia semakin menurun. Kan? Ini adalah benda real story yang ada saya boleh share tentang Alia. Saya share ni adalah berdasarkan real case. Saya baru dapat satu daripada Puan Moon nama dia. Ada tak Puan Moon kat sini? Puan Moon? Puan Moon. Puan Moon tak ada Puan Moon. Alamak, Puan Moon tak ada lah pula. Okay, Puan Moon cakap macam ni tau. Dia letak dekat, dia ada bertanya soalan dekat dalam kita punya Telegram channel. Hai Puan Fatimah Omar, apa khabar? Soalan dia bertanya, saya nak share sikit. Okay, saya nak share sikit. Dah ikut meal plan. Kalau pagi memang fit bila ikut meal plan tu. Tapi bila tengah hari, dia selalu makan lambat. Disebabkan mungkin kerja dia dan sebagainya lah kan, saya faham. Tapi jumlah yang diambil tu lebih kurang sama je dalam meal plan saya bagi tu.
berat dia turun tak banyak, sekilo je. Dia sampai tak berani nak makan sebabkan takut bila makan banyak berat dia tak turun-turun. Saya nak bagi tahu sikit, Alia turun sebanyak 5 kilo dalam masa sebulan. Yang paling penting sekali adalah bukannya kita punya berat badan. Of course berat badan tu adalah something yang kita boleh quantify. Something kita boleh lihat, kita punya progress, berat kita turun banyak mana. Orang kata, kau turun berapa kilo dengan program Coach Shah ni? Sekilo je. Contoh kan. Tetapi yang penting sekali adalah progress kurus kita bukan hanya kepada kita punya berat badan. Siapa sini faham? Berat kita punya kesihatan tu kita kena lihat. Kita punya tahap kesihatan sepatutnya akan semakin meningkat. Kita punya apa? Kita punya inch loss akan makin nampak jelas ketara, badan kita semakin susut, kita rasa bertenaga, mood kita jadi semakin baik, kita tak rasa macam cepat down, cepat demotivated, kita pun takkan rasa macam, kita akan rasa cergas lah pendek kata. Benda tu adalah kesan daripada cara pemakanan yang betul. Berat badan tu mungkin akan datang dulu atau berat badan tu mungkin akan datang kemudian. Alia boleh tak share sikit yang dalam Telegram channel ni, boleh tak share sikit total daripada mula-mula join Batak Fitness sampai sekarang berapa total berat dan dah berjaya turun? Boleh tak komen? Saya nak beritahu ni. Dekat setahun juga baru dapat berat badan ideal kata Puan Alia, okey? Alia dalam masa sebulan dia berjaya turun sebanyak 5 kilo. Selepas beberapa bulan lepas tu, berat dia turun sebanyak berapa kilo sekarang? Assalamualaikum Puan Nurul Hafizah, apa khabar? Dalam masa berapa bulan, dah 20 kilo. 20 kilo dia berjaya turun, so bermaksud daripada berapa? 69 kepada 49 kilo macam tu. Hai Puan Eli Alisha, apa khabar? So maksud saya macam ni, okay? Kenapa Alia dapat turunkan berat badan sampai 20 kilo secara konsistennya? Siapa nak tahu? Boleh tak komen siapa nak tahu macam mana Alia dapat turunkan berat badan sampai 20 kilo secara konsisten dia dapat turunkan berat badan? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak share Facebook live ni? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak komen sikit? Boleh tak Alia juga share dalam Telegram channel ni apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang Alia dah buat? Jujur. Nak tahu ni nama Alia, gambar dia macam mana, rupa bentuk dia macam ni, kepada macam ni. Dalam masa sebulan dia berjaya turun sebanyak 5 kilo je. 5 kilo je, Allah, 5 kilo je. Tetapi saiz baju daripada double XL turun kepada saiz XS. Alia bagi tahu, Alia ikut je apa yang coach ajar. Senang cerita, tu jawapan dia paling mudah. Saya bagi tahu apa yang dia buat lah, senang cerita Pertama, dia betul-betul ikut apa yang saya tunjukkan tentang pemakanan yang betul. Waalaikumsalam Puan Nazlina. Tentang dia dah tahu macam mana nak variasikan makanan mengikut kepada makanan kegemaran dia. Itu memerlukan ilmu, itu memerlukan pemahaman. Dia kena faham, dengan betul-betul faham baru dia boleh tahu, oh macam ni caranya nak variasikan makanan. Dan Alia juga merupakan salah satu daripada pengguna superfood ni. Inilah sejenis makanan yang kita boleh campur dengan minuman kegemaran kita. Dia akan bantu kita rasa kenyang lebih lama. So point saya kat sini, bila kita dapat makan makanan kegemaran kita hari-hari, nombor 2, kita dapat kawal selera makan. Cuba teka, cuba komen sikit apa yang akan berlaku kepada diri kita apabila kita dapat kawal selera makan dan dapat makan makanan kegemaran kita hari-hari. Komen sikit. Orang akan cakap, kalau dapat makan makanan kegemaran kita hari-hari mestilah gemuk kan? Alia tak. Alia dapat turun sebanyak 20 kilo dan dalam masa sebulan macam ni kepada macam ni. Sebulan je. Kenapa? Sebabkan pertama, dia dapat makan makanan kegemaran dia dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Itu dia kena belajar. Saya nak tanya, siapa kat sini yang berminat nak belajar? Kalau katakan diberi peluang untuk belajar. Jujur tak ramai orang nak share benda ni dekat luar, sebabkan kalau share benda ni ramai fitness coach akan bungkus. Dia tak boleh nak buat, dia tak boleh nak cari makan. Sebabkan ramai orang dah tahu penjual produk kurus terpaksa bungkus sebabkan tak ada siapa nak beli produk kurus mereka. Sebab apa? Sebabnya kita dah tahu macam mana kita boleh turunkan berat badan tanpa produk. Cek komen sikit siapa yang berminat nak belajar. Walaupun dah dapat berat ideal, Alia still lagi go on, dah jadi lifestyle sebab seronok, hidup lebih bermakna, kata Alia. Kan? So, Alia lepas dah berjaya turunkan berat badan dan jadi lebih slim, okay, saya yakin keyakinan semakin meningkat.
rasa dia punya macam mana cara dia menganggap diri dia sendiri pun dah berbeza, dah berbanding dengan sebelum ni. Mungkin dia rasa macam aku ni tak cantik lah. Sorry kalau saya just buat assumption je Alia. Aku ni tak cantik lah, aku ni macam tu, aku macam ni. Kan? Tetapi bila kita dah nampak depan cermin kita, kita nampak banyak perubahan yang positif. Pagi-pagi kita tengok badan kita dalam keadaan yang positif, insya-Allah memang kita akan jadi positif lah lepas tu. Coach, betul ke lepas makan kena tunggu setengah jam baru boleh minum air? Ingin tahu. Tak semestinya. Tak semestinya. Yang penting minum segelas ke 2 gelas sebelum makan malam atau makan tengah hari. Okay. Lepas habis makan boleh minum segelas, jangan waktu makan tu minum air. Kita jangan berulamkan air. Kita minum air lepas makan tengah hari. Lepas makan nasi lah. Tapi jangan minum air banyak sangat. Segelas tu dah cukup dah. Lepas tu tunggu lagi sejam 2 baru. Okey. Berat memang dah turun tapi progres tu Alia nampak dalam workout Alia. Badan rasa bertenaga. Hari ni cabar angkat barbell 30 kilo. Buat squat power gila. Power gila. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Siapa kat sini yang nak belajar? Kata Kak Lin semua nak belajar. Okay, siapa lagi nak belajar? Boleh tak komen nak belajar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak belajar, nak faham cara dia macam mana. Sebab kalau nak belajar, saya letakkan link kat sini. Kod lah sesiapa yang berminat nak faham, nak tahu, berminat nak turunkan berat badan macam cara Alia buat. Saya nak share dekat sini satu link macam mana nak belajar tu boleh jadi student Batak Fitness dan saya akan guide mereka dengan mudah. Mungkin rasa macam mahal lah. Belum tanya dah mahal. Macam mana? Sekejap. Sikit. Puan Eliana. Coach, mana yang betul? Makan buah sebelum makan nasi atau makan nasi baru makan buah? Makan buah sebelum makan nasi. Kenapa? Nak tahu tak kenapa sebenarnya? Kenapa sebenarnya saya cadangkan untuk makan nasi, makan buah dulu sebelum makan nasi? Cek komen sikit nak tahu. Sebab nombor 1, buah adalah makanan yang mudah nak dihadam. Bila kita makan makanan yang mudah dihadam, dia senang nak menghadam lah. Nasi, bila kita makan nasi sekali dengan lauk, dengan kuah dia, dengan minyak dia, dengan minum air dia, dengan makan sayur dia, campuran semua makanan tu, ada makanan yang mudah nak dihadam. Contoh macam sayur mudah nak dihadam. Ada makanan yang susah nak dihadam, especially minyak kan. So bila ada gabungan macam tu, ada susah, ada yang senang, kita pula makan buah lepas tu yang mudah nak dihadam. Dan buah ni pula mudah reput. Contoh macam bila kita potong buah apple, kita biar kat situ selama setengah jam je lah, dia akan jadi hitam kan kulit dia. Betul tak? So bila dia masuk dalam badan kita, dia tak dicernakan dengan cepat, so dia akan jadi hitam dan dia akan merosakkan pula makanan kita baru lepas makan tu. Faham tak ni? Kan kita makan nasi semua kan, dan kita makan buah on top of. Dia macam first in first out kan. First in tu maksudnya apa yang kita makan dulu, dia akan dicernakan dulu. Kemudian kita makan buah pula. Buah kita makan kemudian. So buah dia berada dalam list yang dia berada dalam queue sekarang. Susunan yang terakhir untuk dia dihadam. Makanan yang dah dimakan tadi, dia lambat nak dihadam. So apa yang berlaku, makanan ni akan macam makan masa sikit. Buah ni asalnya dia mudah nak dihadam, dan sebab apa? Bila dia lama sangat tunggu, so dia akan cepat reput. Dan bila dia reput, bukan reput lah, macam tak berapa nak okey, dia akan menjadikan makanan kita beracun pula. Macam tu lah konsep dia. Mungkin bukan beracun sampai mati, tapi beracun tu dah sudah macam mana badan kita nak mencernakan makanan lepas tu. Orang yang makan nasi dulu, lepas tu makan buah, dia akan ada masalah macam ni. Nombor 1, perut dia cepat kembung. Nombor 2, dia akan rasa macam kerap sedawa. Nombor 4, dia akan rasa macam susah nak buang air besar, susah nak buang air kecil. Dia juga mungkin akan rasa macam perut memulas-mulas. Itu antara kesan-kesan dia juga. Dan mungkin juga nafas dia akan berbau macam tu lah. Boleh faham tak maksud saya? So benda-benda ni kena faham. Saya cadangkan kalau nak makan buah dulu. Biar buah tu mudah untuk dicernakan dulu, barulah dia akan makan nasi. Pisang boleh makan berapa biji sehari, coach? Dia bergantung, Puan Nurul Hafizah, bergantung kepada berapa banyak kalori yang Puan perlukan. Puan Arif Wafi, Puan Zainab kot. Waalaikumsalam. Masuk lambat, tak apa, it's okay, asalkan masuk. Okey, siapa sini faham
nak kurus ni kena ada ilmu, bukan nak kurus ni kena ada produk. Siapa sini faham? Siapa sini faham nak kurus ni bukan kena bersenam macam gila-gila. Nak kurus ni bila tak faham corak pemakanan yang betul, insya-Allah susahlah nak turun. Siapa faham boleh tak komen faham? Saya nak share sikit tentang siapa lagi. Saya nak share lagi tentang orang lain pula. Boleh tak saya nak komen, nak tunjuk pada orang lain? Macam contohnya ni, Puan Zuraini Ajmain nama dia. Puan Zuraini Ajmain. Okey. Macam ni badan dia dulu pada 4 hari bulan 7. Inilah gambar dia sebelum dia, baru hari pertama dia mendaftar. Waalaikumsalam Puan Syahzura, apa khabar? Alright. Inilah gambar Puan Zuraini Ajmain dalam pada 4 hari bulan 7 pada 28 hari bulan 7, iaitu pada 24 hari lepas tu, dalam 3 minggu. Macam ni bentuk badan dia dalam masa 24 hari sahaja. Saya tak tahu pula berapa saiz baju dia macam ni, saya tak tahu. Tapi yang penting sekali adalah nampak tak muka dia, ambil gambar dia macam mana. Kalau yang gambar ni dia tak cekap pinggang pun dah nampak perut dia terkeluar. Macam ni dia berani cekap pinggang. Poin saya kat sini adalah bila dia menjadi student Batek Fitness dan dah faham cara kurus dengan betul, dia berani ambil gambar sambil cekap pinggang. Dan cekap pinggang tu saya belajar daripada siapa nama? Saya belajar daripada siapa nama orang tu? Astaghfirullahalazim, saya lupa nama orang tu. Richard Branson bukan Richard Branson, jap. Saya lupa nama dia. Jap. Nak tahu tak? Saya share sikit. Saya nak share sikit tentang seorang ni, nama dia. Dan saya rasa ilmu ni agak mahal. Saya nak share juga kepada semua kat sini pada malam ni. Saya lupa nama dia apa. Astaghfirullahalazim, pada kau. Ada pun buku. Tony Robbins. Siapa pernah dengar nama Tony Robbins? Pernah tak dengar nama Tony Robbins? Boleh tak komen? Tony Robbins, Tonyrobbins. Hai Puan Azliana Cina, apa khabar? Siapa pernah dengar nama Tony Robbins? Boleh tak komen saya pernah dengar? Pernah dengar tak? Siapa? Ali ada pernah dengar tak? Siapa kat sini? Puan Azliana, Puan Hajah Dain Insyirah, Asyirus, Kak Lin Mua, Puan Nurul Hafizah, Puan Azlina, Puan Anangle. Siapa lagi kat sini? Pernah tak dengar nama Puan Raziah Aziz? Pernah tak dengar nama Tony Robbins? Kalau tak pernah dengar, boleh tak komen tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Okay, tak pernah dengar. Sorry. Tak pernah dengar. Okay, tak apa. Tony Robbins ni saya nak share sikit. Dia adalah seorang macam bukan motivator lah. Dia lebih kepada orang yang macam memberikan kita persepsi macam mana kita boleh increasekan tingkatkan kita punya potensi hidup kita. Dia macam, kalau katakan macam sekarang ni kita kenal ramai orang, nama dia adalah macam Azizan Osman. Okay. Dia pun merupakan anak murid kepada Tony Robbins juga. Saya bukan anak murid Tony Robbins, tapi saya share apa yang saya belajar. Nak tak saya share? Saya nak cari jalan macam mana nak menstabilkan phone saya ni. Nak tak saya share? Tengok rupa Tony, kejap. Bukan Tony Fernandez Tony Robbins. Tony Fernandez tu kita tahu. Tony Robbins. Okay, saya nak share sikit siapa yang ada kat sini. Tony Robbins. Dia tak famous lah kot. Tak tahulah. Kalau katakan orang yang kenal dia, kenal lah. Sekejap saya google kejap nama dia. Yes, dia adalah penulis buku juga. Tapi dia lebih kepada macam motivational speaker. Ni Tony Robbins. Saya nak letak gambar dia dekat dalam Telegram channel pula. Okay. Tiba-tiba kan punya semangat nak memperkenalkan Tony Robbins ni. Saya nak share sikit apa yang dia cakap. Nak tahu tak apa yang dia cakap? Nak lah kan. Tony Robbins ni cakap, kalau katakan kita ni tengah down, rasa demotivated, macam mana caranya untuk kita tingkatkan kita punya energi kita on the spot? Siapa nak tahu? Ini apa yang dia cakap. Cara dia adalah, sekejap sebelum tu, boleh tak share kepada saya dalam Telegram channel dan dekat dalam Facebook Live ni, boleh tak share kepada saya apakah karakter, kalau katakan kita kenal seseorang yang tengah rasa down, rasa demotivated, macam mana keadaan dia pada waktu tu? Boleh tak komen? Boleh tak komen sikit? Saya nak, kalau boleh kita nak berinteraksi malam ni. Saya tak nak macam saya cakap seorang macam berceramah. Saya tak minat ceramah. Saya bukan seorang penceramah bebas. Saya adalah seorang nak bagi tahu kepada kita semua yang ada dalam ni, saya nak sampaikan mesej nak kurus tu senang.
Kalau kata kita masih lagi ingat nak kurus tu kena belanja sangat banyak kepada produk dan kena beli setiap bulan, itulah pemahaman yang salah. So that's why saya buat live ni hari-hari. Puan kata Puan Nazrina, orang yang rasa down dia akan rasa malas, bad mood je. Okay, lain. Macam mana posture badan dia, macam mana muka dia, macam mana dia punya kedudukan badan dia. Boleh tak share sikit macam mana muka dia, mata dia, hidung dia, pergerakan tangan dia. Stres tu perasaan dari sudut luaran, macam mana kita nampak muka dia, keadaan bentuk badan. Boleh tak komen kalau kata kita nampak dia down, dia rasa demotivated, dia rasa macam sangat-sangat sugul dan masgul, badan bongkok, muka frown. Okey, kata badan bongkok, muka macam sedih macam tu kan, layu dan bengkok. Okey, macam mana dia punya shoulder dia, shoulder macam ni kan, macam mencengkung begini kan, macam tu kan, macam bentuk macam apa nama, femau macam tu kan, badan dia begitu kan. Betul tak? Itu adalah kita dapat rasakan macam mana kita nampak seseorang itu tengah down. Kusut masai, kata Puan Alicia. Okey, kalau katakan kita nak ubah kita punya emosi daripada tengah down macam tadi tu, kita just ubah je kita punya bentuk badan tu. Bukan kita ubah je kita punya structure badan. Daripada macam femau macam ni, tegak, cekap pinggang. Macam seolah-olah kita ni Wonder Woman ataupun Superman. Macam mana cara diorang ni ambil gambar, posing dia. Posing dia akan berdiri dengan tegak, mendada ke depan, dan kita cekap pinggang. Lemau. Okey. Kan muncung je badan pun longlai. So, cara untuk kita ubah emosi kita on the spot adalah dengan cara ubah posture badan kita on the spot. Itu akan meningkatkan kita punya emosi jadi lebih sihat, jadi lebih bertenaga. Dia juga akan menjadikan kita ni lebih macam lebih bersemangat sikit daripada biasa. Siapa sini faham? Boleh tak komen boleh faham? Itulah taktik macam mana kita boleh gunakan. Inilah berdasarkan apa yang Tony Robbins cakap. Alright. Ubah struktur badan, automatik emosi kita pun akan ikut sama. Inilah yang berlaku kepada siapa nama? Kepada macam ni Puan Zuraini Ajmain, daripada macam ni kepada macam ni. Makan coklat coach mu jadi baik. Betul dekat tu. Itu coklat kena pergi beli dulu. Kalau tak ada coklat depan mata, kita akan buat macam ni lah. Ambil gambar sambil cekap pinggang. Dan that's why ramai di kalangan student kita lepas dah berjaya kurus, dia akan ambil gambar sambil cekap pinggang. Contohnya Puan Suzana Ali, daripada macam ni bentuk badan dia kepada macam ni bentuk badan dia. Ambil gambar sambil cekap pinggang. Saya nak tunjuk lagi gambar lain. Siapa lagi? Macam ni bentuk badan dia dulu, macam ni bentuk badan dia sekarang. Ambil gambar sambil cekap pinggang. Dia berlaku dalam tempoh sebulan ke 2 bulan macam tu. Ni bentuk badan dia dulu dan bentuk badan dia selepas dia follow cara kita menjadi student Batak Fitness. Ambil gambar sambil cekap pinggang. Ulang balik lagi. Kita akan ulang, ambil gambar sambil cekap pinggang, ambil gambar sambil cekap pinggang sampai lebam. Okey? Siapa lagi? Ni macam ni. Siapa nama? Ada di cuki-cuki. Puan Mislia Ahmad, daripada macam ni badan dia kepada macam ni badan dia, ambil gambar sambil cekap pinggang. So point saya kat sini adalah bila cekap pinggang, dia bermaksud rasa confident dia dah semakin ada. Itu point dia sebenarnya. So that's why bila kita dapat turunkan berat badan, kita nampak wajah kita lebih berseri-seri dan kita akan nampak badan kita semakin slim dalam masa yang singkat. Saya nak tanya siapa yang nak belajar, boleh tak komen saya nak belajar. Sebab sekarang ni kita akan jalankan promosi 10-10 pada bermula daripada esok. Promosi 10-10. So kita akan bagi promosi dengan rebate kepada mereka yang berminat nak jadi student Batak Fitness, dan kita juga akan bagi rebate macam potongan harga kepada superfood dan sebagainya. So kepada yang berminat untuk menjadi student Batak Fitness dan nak belajar cara kurus, macam mana student-student kita berjaya turunkan berat badan dengan mudah, jadi nampak lebih slim, nampak lebih berkeyakinan, nampak lebih bertenaga. Siapa yang berminat nak belajar boleh klik dekat pin komen tu dan komen saya nak dibimbing oleh Coach Shah
untuk dapat dibantu turunkan berat badan tanpa menggunakan cara yang tak apa-apa. Siapa yang berminat, jujur, kalau katakan badan dia mungkin sekarang ni bentuk badan dia macam ni, okey, katakanlah bentuk badan dia macam ni, dia punya bentuk badan berubah kepada macam ni dalam masa 2 bulan je. So dia tak buang masa, dia tak buang duit, dan dia rasa sangat gila bersemangat lah. Sangat gila bersemangat dengan apa yang dia nampak pada depan cermin. Siapa yang berminat nak belajar, boleh klik kat pin komen tu dan boleh cuba cari jalan untuk berada dalam kita punya circle. Sebab saya nak tanya, siapa kat sini yang pernah menjadi student kita? Siapa kat sini yang sedang jadi student kita? Boleh tak komen saya? Boleh tak komen saya pernah jadi student Batek Fitness? Saya pernah dibimbing. Saya pernah ambil meal plan. Saya pernah berada dalam weekly group coaching. Saya pernah itu, saya pernah ni. Boleh tak komen sikit? Siapa pernah? Boleh tak komen pernah? Siapa yang pernah boleh tak komen pernah? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Saya sedang jadi, kata Cik Na. Saya sedang jadi. Hai Puan Raziah Aziz. Puan Alia kata saya ex-student Batek, follow program Titanium. Alhamdulillah. Siapa lagi? Boleh tak komen sikit? Saya. Okay, sebab apa? Diorang ni yang pernah jadi student Batek Fitness, boleh tak komen mahal ke ataupun berbaloi dengan apa yang kita dah belanjakan? Puan Nazna, saya masih student PM. Puan Fauzilah kata saya memang terbaik. Boleh tak komen? Adakah korang rasa menjadi student Batek Fitness harga dia macam harga Yahudi ke ataupun berbaloi? Harga Yahudi kau? Student pernah, saya pernah jadi student, pernah ambil meal plan. Alhamdulillah Puan Arif Wafri aka Puan Zainab. Okey. Sekali dah belajar, ilmu tu dapat kita amalkan sampai bila-bila. Ilmu coach is priceless. Tak adalah saya gitu. Saya je sampaikan aja. Boleh tak komen sikit? Yang pernah menjadi student Batek Fitness, adakah harga kita harga Yahudi? Adakah harga kita harga yang mampu milik? Cek komen sikit. Alah, tak ada siapa pun yang komen ni, tak apalah. Baiklah, okeylah, harga kita mahal nak mampus. Harga kita bernilai, kalau katakan beli kereta tu, bolehlah beli tayar dia. Senang cerita. So, untuk mereka yang berminat untuk menjadi student Batek Fitness, boleh klik dekat pin komen dan juga boleh bercakap dengan tim kita. Berbaloi, sebab tu habis saya angkutkan. Power gila berbaloi, kata Puan Nazina. Akak pernah harga mampu milik tapi hasilnya berbaloi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang komen. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bagi saya feedback. Harga Yahudi sangat, hashtag dia. Berbaloi, kos rendah, saya dah ada buku. Alhamdulillah, terima kasih Puan Zainab. So, point saya kat sini adalah, kalau katakan kita nak turunkan berat badan dan kita masih lagi menunggu masa, menunggu hari, mungkin kita akan termiss benda yang best lagi. Iaitu kita sedang buat, nama dia adalah promosi, atau kita tengah buat rebate pula, promosi 10-10 yang kita akan habis pada 10-11-10. Ya. Apa? Pun accent. Oh, ya. Alright. Okay, so kena tepuk. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Kalau katakan nak tahu lebih lanjut apakah promosi itu, bolehlah klik dekat pin komen tu. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Boleh tak saya nak tanya dalam ni, siapa yang dah ada dalam Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat? Boleh tak komen? Saya dah ada dalam Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat. Kalau katakan dah ada, saya kalau boleh nak kita berinteraksi. Saya nak tahu apakah benda yang nak saya sampaikan dalam Telegram channel, apakah yang saya sampaikan dalam Facebook Live. Supaya dalam Facebook Live ni, saya akan dapat kongsikan cara yang mudah untuk kurus. Supaya kita faham, oh macam ni sebenarnya cara nak kurus. Macam tu kan. Kalau katakan dah ada, Alhamdulillah, kata Puan Anika dah ada. Saya dah ada Telegram, Alhamdulillah. Kalau katakan belum masuk Telegram channel lagi, masuk Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat. Macam mana nak masuk? Macam ni ya, jom. NKSC nama dia, Zaz. So boleh join Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat. Okay. Dan boleh berada dalam tu, dan saya nak kita berinteraksi dalam Telegram channel.
supaya kita dapat faham. Oh, saya pun dapat faham you all juga. Apakah masalah yang korang sedang hadapi? Apakah korang punya struggle, korang punya stres dengan masalah berat badan sekarang, supaya saya akan dapat bantu secara live macam ni. Macam tadi, 66% daripada mereka yang vote, mereka risau dengan baju yang semakin ketat dan rasa tak yakin dengan diri sendiri. Saya tunjuk gambar-gambar student kita yang dah berjaya turunkan berat badan dengan tujuan boleh meningkatkan semangat kita. Saya share lagi apa yang mereka buat supaya kita akan dapat emulate apakah yang sepatutnya kita buat juga untuk dapat progress yang macam tu. Kalau katakan kita join, kita buat. Kalau katakan kita buat, kita dapat. Tak buat, dia tak ada apa-apa. Hai, Syed. Come. Ini coach kita. Tak buat. Ya. Okay, bye-bye. 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 Dah, bye. Alright, saya rasa itu dulu. Saya doakan semua saya berjaya. Apa tu? Okay, bye. Assalamualaikum.